Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Insya-Allah pada malam ini saya akan membentangkan satu analisa berkaitan dengan cerita Panca Delima. Okey, terlebih dahulu saya akan menceritakan secara ringkas berkenaan dengan Panca Delima. Okey, Panca Delima ni dia menceritakan tentang kisah empat Pak Karma dan juga 3 orang anak perempuannya iaitu Anggrek, Tanjung dan juga Teratai. Ia juga mengisahkan tentang Surya Kencana dan para sahabatnya yang telah disumpah menjadi ular oleh Permaisuri Cemara Jingga. Pada masa yang sama, Surya Kencana cuba mendekati Teratai bagi membolehkan Teratai menghapuskan sihir yang dikena ke atas mereka dengan menggunakan panca delima yang dimiliki oleh Teratai. Pada akhir cerita ini, dengan pertolongan Teratai, sumpahan tersebut berjaya dihapuskan dan seterusnya dapat menghapuskan Puteri Cemara Jingga. Dan pada akhirnya juga, Surya Kencana mengahwini Teratai. Jika dilihat, latar belakang cerita ini lebih kepada zaman sebelum kedatangan Islam, iaitu lebih kepada zaman di mana terdapatnya pengaruh agama Hindu. Di dalam pembincangan ini kita akan lihat 3 analisa berkaitan dengan kesalahan akidah, 3 analisa kritikan sosial dan juga kefahaman akidah yang disertakan dengan contoh ajaran sesat. Okey, kita pergi kepada slide yang seterusnya. Okey, kita akan lihat 3 analisis kesalahan akidah. Okey, yang pertama, jika kita lihat pada gambar ni, okey, ini berlaku sewaktu Teratai berjumpa dengan ibunya, iaitu di dalam mimpi. Kesalahan akidah yang berlaku di dalam babak ini ialah berkaitan dengan dalam bentuk akidah dan bentuk iktikad. Okey, pada masa itu ibu Teratai telah berpesan kepada Teratai bahawa kalung panca delima yang dimilikinya itu mempunyai banyak hikmat. Okey, jika dilihat sebenarnya benda tu tidak ada mempunyai hikmat jika tanpa diizinkan oleh Allah. Tapi Teratai percaya dengan kata-kata ibunya. Dalam masa yang sama, Surya Kencana juga percaya bahawa kalung panca delima sahaja yang boleh menyelesaikan masalahnya dan juga masalah yang menimpa sahabatnya. Okay, dalam konteks ini sebenarnya, jika kita lihat dalam konteks Islam, hanya Allah yang boleh memberi kebaikan kepada manusia dan bukannya benda atau makhluk. Makhluk ni tak boleh beri apa kebaikan kepada manusia tanpa izin daripada Allah. Okey, Allah lah yang sebenarnya banyak yang boleh membantu menyelesaikan masalah manusia. Bukannya, kalau dalam konteks cerita ni, bukannya panca delima itu sendiri. Itu yang kita boleh tengok dalam kesalahan yang pertama. Okey, kita pergi kepada slide seterusnya. Okey, berkaitan dengan kesalahan yang kedua. Yang ni lebih kepada dalam kesalahan akidah dalam bentuk ucapan dan perkataan. Okey, kalau kita tengok dalam gambar yang diceritakan ni, ianya berlaku sewaktu Pak Karma mendapat daun emas. Okey, pada masa tu Pak Karma telah berterima kasih kepada ular kerana memberinya rezeki apabila daun yang dipetiknya menjadi daun emas. Okey, dalam konteks ini sebenarnya yang memberi rezeki adalah Allah dan bukannya makhluk. Tapi Pak Karma tetap mengucapkan terima kasih kepada ular kerana memberinya rezeki yang tidak terduga. Sebenarnya makhluk dan benda adalah perantaraan sahaja. Kerana itu, dalam perkara ini kita perlu berhati-hati dalam berkata-kata sebab kita takut rosak akidah kita. Okey, yang seterusnya, slide yang seterusnya, iaitu kesalahan akidah yang ketiga. Yang ini adalah daripada perkataan dan juga perbuatan. Ianya berkaitan dengan Puteri Cemara Jingga. Kalau kita tengok dalam gambar tu, dia sedang menyeru sesuatu. Okey, dalam konteks ini, Permaisuri Cemara Jingga telah menyeru makhluk lain
iaitu batu telaga sabda bagi menunaikan permintaannya dengan menyihir manusia menjadi sesuatu. Dalam konteks ini, dia telah menyihir Surya Kecanda dan sahabat-sahabatnya menjadi ular. Manakala orang lain ada yang disumpah, ada yang disihir menjadi lembu, kambing dan lain-lain binatang. Okay, kalau kita tengok, dalam Islam, sihir adalah perbuatan syirik dan termasuk dalam dosa-dosa besar. Okay, dalam konteks ini, kita tengok, batu telaga sabda itu adalah batu yang dijadikan oleh Allah. Jadi sebenarnya dia tidak punya kuasa. Hanya mereka yang taksub dan mudah terpengaruh dengan syaitan akan percaya kepada sihir. Jadi sebagai pengajaran dalam konteks ini, kita jangan terjebak dengan perbuatan sihir. Okey, seterusnya kita akan melihat pada kritikan sosial yang terdapat dalam cerita ni. Yang pertama, kita tengok berkaitan dengan adik-beradik. Pergaduhan tentang perkara yang amat remeh-temeh. Dalam cerita ni, pada babak ni seperti mana gambar, mereka bergaduh tentang siapa lebih cantik, siapa yang akan kahwin dengan orang kaya. Dan kalau kita tengok cerita ni, banyak kali pergaduhan berlaku pada awal babak cerita Pancadelima ini. Dalam konteks ini kita boleh tengok benda ni berlaku kerana kegagalan Pak Karma dalam mendidik anaknya agar saling menyayangi antara satu sama lain. Sepatutnya, Pak Karma seharusnya lebih tegas dalam mendidik anak. Dan sebagai pengajaran kepada kita, anak-anak ni seharusnya dididik dengan betul sejak mereka dari kecil. Barulah mereka ini mudah dibentuk. Okey, seterusnya, kritikan yang kedua. Sekali lagi dia memaparkan tentang sikap kakak yang mementingkan diri sendiri dan tidak mempunyai sifat kasih sayang kepada adik. Dalam konteks ini kepada adik mereka teratai lah. Mereka lebih menggunakan adik untuk keselesaan diri sendiri. Sebagai contoh, mereka meminta teratai mengimpaskan mereka sewaktu mereka sedang makan. Dan sewaktu adik mereka menasihati mereka telah dimarah. Teratai telah dimarah oleh mereka ini. Dalam konteks ini juga, mereka juga tidak berlaku adil dalam membahagikan sesuatu. Okay, contohnya, hadiah yang dibawa oleh Pak Karma hanya sedikit saja mendapat bahagian untuk teratai. Dalam konteks ini seharusnya sebagai bapa, Pak Karma harus memberi tunjuk ajar yang betul kepada anak mereka. Seterusnya, kritikan yang ketiga. Yang ini lebih berkait kepada Pak Karma. Kalau kita tengok gambar skrin ni adalah sewaktu Pak Karma menyerahkan anaknya teratai kepada ular. Dalam konteks ini, kita boleh tengok Pak Karma seolah-olah tidak menyayangi anaknya dan tidak berusaha melindungi anaknya daripada musibah. Di mana Pak Karma sanggup menyerahkan teratai bagi menggantikan dirinya dari diukur oleh ular yang ingin memusnahkannya. Dan yang paling malangnya, dia seakan-akan lupa kepada anaknya selepas mendapat daun emas. Ini adalah sikap yang tidak bertanggungjawab bagi seorang ayah. Okey. Seterusnya, yang terakhir kita akan lihat berkaitan dengan kefahaman akidah yang tidak betul yang mampu membawa kepada terjadinya ajaran sesat. Okey. Yang pertama, kefahaman akidah ni berlaku jika ianya tidak bersandarkan kepada ilmu tauhid yang betul. Sebagai seorang mukallaf, seorang Islam, sepatutnya kita perlu menguasai ilmu tauhid, terutamanya berkaitan dengan sifat 20 yang membicarakan tentang sifat wajib bagi Allah dan juga sifat mustahil dan juga sifat harus. Okey, jika tidak bersandarkan kepada tauhid yang betul, itulah yang berlakunya ajaran sesat. Sebagai contoh kita akan ambil kat sini adalah berkaitan dengan ajaran Ayah Pein yang berpusat di Besut Terengganu satu ketika dulu. Antara ajaran yang dibawa olehnya ialah
Setiap manusia perlu berjumpa Allah dan Rasul baru boleh percaya yang Allah dan Rasul itu wujud. Yang keduanya, contoh yang kedua, setiap kali solat mesti beriktikad ayah pin berada di hadapan. Dan banyak lagi contoh-contoh ajaran sesat ayah pin. Semua ni terjadi, ajaran sesat ni seseorang itu terlibat kerana kejahilan diri mereka sendiri. Mereka tidak mahu mempelajari ilmu tauhid. Okey. Yang kedua, kenapa kefahaman akidah ni selalu terpesong? Yang kedua, kerana jahil. Jahil sejak daripada kecil. Yang ni mungkin berlaku sebab tidak belajar mengenai ilmu tauhid, ilmu agama dan sebagainya lah yang berkaitan dengan Islam. Dan kebanyakannya bila mereka sudah dewasa dan mereka sedar, mereka ingin mencari ilmu itu secara ekspres. Sebab itulah terjadinya ajaran sesat ni. Salah satunya adalah berkaitan dengan ajaran sesat Rasul Melayu. Antara ajarannya ialah mengaku sebagai Tuhan dan Rasul, mengaku menerima wahyu dan lain-lain. Dan seorang yang seorang yang jahil mudah percaya dengan ajaran ini. Okey. Sebagai kesimpulan daripada pembentangan ini, kita sebagai umat Islam perlu menjaga akidah, kerana akidah yang betul akan membantu kita di akhirat kelak. Kita harus berpegang kepada ajaran yang dibawa oleh Rasulullah. Quran dan hadis adalah panduan yang terbaik kepada umat Islam. Dan kita harus merujuk kepada pihak berkuasa jika muskil dalam suatu perkara. Dan akhirnya kita ingat, akidah adalah benteng untuk memelihara diri kita dari tersesat daripada Islam. Sekian sahaja daripada saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.